Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad An-Naim bin Anwar, bernombor pelajar 200043888. Alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diuruskan menurut kehendak dan perhatiannya. Allah menciptakan alam ini dengan susunan yang teratur mengikut segala aspek kimia, biologi, fizik dan segala aspek sains yang lain. Bayangkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan sesuatu hingga kan ciptaannya daripada sekecil-kecil ciptaannya sehinggalah sebesar-besar ciptaannya. Menurut pandangan Al-Quran, ciptaan alam semesta dapat dilihat pada surah Al-Anbiya ayat ke-30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Apakah berkaitan Al-Quran dengan alam semesta ini? Jika kita lihat semula, banyak teori sains yang terjadi berkaitannya dengan terjadinya alam. Seperti contoh kita lihat adalah seperti teori Big Bang. Namun penerimaan konsep ini adalah berbeza menurut pandangan Islam. Setiap sesuatu ada permulaan, ada pengakhiran. Maha kuasanya Allah SWT dalam menciptakan sesuatu dan hanya berkata kun fayakun, maka jadilah ia. Namun apabila Allah mengatakan kun fayakun, alam ini bukanlah terjadi secara terus, tapi ianya melalui 6 fasa. Seperti yang kita tahu, Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini yang mempunyai 7 lapisan bumi dan 7 lapisan langit. Walau bagaimanapun, manusia seperti hari ini tidak dapat meneroka walaupun selapis langit itu sendiri. Kerana ini membuktikan bahawa ilmu, kuasa dan segala yang ada di sekeliling kita ini adalah miliknya. Dan itulah betapa pentingnya kita mempelajari sains di samping kebenaran di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Batrisha Binti Asmat, memegang nombor matriks 2020896158. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan tentang teori Big Bang. Teori Big Bang adalah sebuah teori tentang kejadian alam, iaitu menurut para saintis barat, alam semesta ini terjadi daripada satu jisim iaitu primary nebula dan kemudian dia berkembang sehingga alam ini terjadi. Proses pengembangan ini dinamakan teori Big Bang. Teori ini diutarakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915 berdasarkan formula General Theory of Relativity. Terdapat juga beberapa penemuan bagi membuktikan teori Big Bang ini. Antaranya, salah satu saintis barat iaitu Edwin Hubble telah menggunakan satu teleskop yang paling canggih untuk melihat galaksi yang berada pada jarak jauh, dan beliau menemukan bahawa semakin jauh jarak galaksi daripada bumi, semakin cepat untuk galaksi itu bergerak menjauhi bumi. Hal ini menjadikan para saintis mempercayai bahawa galaksi ini sentiasa berkembang dan tidak statik. Seterusnya, para saintis mempercayai bahawa terdapat satu sinaran yang memampatkan segala yang berada di alam semesta seperti bulan dan bintang sebelum ia mengembang. Sinaran tersebut akan bertebaran ke seluruh alam semesta apabila ia berkembang dan kita dapat melihat sinaran tersebut. Pada tahun 1990-an, ahli astronomi dapat melihat sinaran tersebut yang dinamakan Cosmic Microwave Background Radiation menggunakan salah satu teleskop canggih, dan sehingga hari ini para saintis telah memetakan gambaran sinaran tersebut bagi kita semua memahaminya. Berdasarkan segala kajian, para saintis barat mempercayai bahawa alam semesta ini terjadi dengan proses yang dinyatakan di dalam teori Big Bang dan tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Seterusnya, kita teruskan dengan proses kejadian alam seperti teori Big Bang dalam sudut pandangan Islam. Menurut Islam, berdasarkan Al-Quran yang dinyatakan dalam surah An-Nabiyyah ayat 30 yang bermaksud, tidakkah orang kafir mengetahui bahawa beberapa langit dan bumi keduanya bertaut, lalu kami belahkan keduanya. Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup dari air. Tidakkah kamu percaya?
Berdasarkan Syekh Said Hawa yang menafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci di dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsir, beliau menafsirkan ayat ini kepada dua tafsiran. Yang pertama, mengenai alam semesta ini bermula daripada satu titik permulaan yang bercantum padu. Tafsiran yang kedua, beliau menerangkan bahawa langit dan bumi yang bercantum padu ini membawa maksud kepada sistem suria. Hal ini kerana bermula daripada satu ledakan bintang besar yang dikenali sebagai supernova. Ledakan tersebut menghasilkan asap yang dikenali sebagai nebula. Bermula daripada nebula, maka terhasillah matahari dan planet-planet yang lain, kerana ia mempunyai zarah-zarah yang sama. Oleh itu, jelaslah bahawa alam semesta ini bercantum padu dan benarlah firman Allah mengatakan alam semesta ini bermula daripada langit dan bumi yang bersatu dan kemudiannya dipisahkan dalam konteks sistem suria. Kesimpulannya, penerimaan teori Big Bang dari sudut pandangan Islam boleh diterima selagi tidak bercanggah dengan syarak kerana terdapat beberapa persamaan tentang kejadian alam semesta ini. Sebagai contoh, bagi sudut pandangan barat iaitu teori Big Bang, alam ini bermula daripada satu jisim iaitu primary nebula, dan bagi sudut pandangan Islam iaitu Al-Quran, alam ini bermula daripada langit dan bumi yang bersatu padu sebelum Allah membelahkannya. Saya Nurul Afidah Farhana binti Muhammad Ruslan, nombor matriks 2020616334. Saya akan membincangkan analisa perkenaan bumi. Menurut sistem suria, bumi merupakan planet yang ketiga daripada matahari. Bumi ini merupakan rumah kepada jutaan spesies. Al-Quran banyak menyebut berkenaan bumi yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Al-Ard. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rashiah ayat ke-17 hingga 20 yang bermaksud, mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat setengah pihak yang beranggapan bahawa bumi ini berbentuk rata. Namun, ayat tersebut berbicara kepada manusia menurut sudut pandangan yang mereka lihat dari kedudukan mereka di atas muka bumi itu sendiri. Menurut pemerhatian manusia di atas bumi, jelas kelihatan bahawa bumi itu suatu yang terhampar dan terbentang luas hadapannya. Bentuk bumi yang bulat hanya dapat diperhatikan jika manusia berada di ruang angkasa dan melihat bumi. Justru Allah SWT berfirman mengenai gambaran keseluruhan alam yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima, yang bermaksud ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar. Ia pula menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Dan ia menjadikan matahari dan bulan beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah, dialah yang maha kuasa lagi yang sentiasa mengampuni. Maksud perkataan melingkari dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa terjadinya fenomena siang dan malam. Fenomena tersebut hanya boleh berlaku sekiranya bumi ini berbentuk bulat. Pada zaman dahulu kala di mana ilmu pengetahuan sains masih belum berkembang secara pesat, manusia takut untuk berlayar terlalu jauh kerana risau mereka akan jatuh pada tebing bumi. Hal ini demikian kerana mereka mempercayai bahawa bumi ini berbentuk rata. Namun, Sir Francis Drake merupakan manusia pertama yang membuktikan bumi ini berbentuk geobulat dengan berlayar mengelilingi bumi pada tahun 1907. Jika bumi ini rata, maka fenomena dan malam tidak akan berlaku. Menurut sains, fenomena siang dan malam ini terjadi kerana bumi berputar di atas paksinya mengelilingi matahari. Putaran lengkap bumi dari timur ke barat menyebabkan berlakunya fenomena kejadian siang dan malam. Putaran bumi tersebut menyebabkan sebahagian daripada bumi terdedah ke cahaya matahari. Ini menyebabkan berlakunya siang. Malam pula berlaku pada sebahagian lagi bumi yang terlindung oleh cahaya matahari. Sekiranya bumi tidak berputar pada paksinya secara berterusan, nescaya sebelah permukaan bumi akan sentiasa terang dan sebelahnya lagi akan sentiasa gelap. Allah SWT berfirman mengenai kejadian fenomena siang dan malam ini dalam surah Al-Luqman ayat ke-29 yang bermaksud, tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti,
dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk beredar makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Liana binti Nurdin dengan nombor metrik 2020490736. Saya akan menerangkan tentang salah satu ciptaan Allah di alam cakrawala, iaitu matahari. Sebagai permulaan, saya akan berkongsi sedikit fakta dan juga kepentingan matahari. Matahari adalah sejenis bintang yang merupakan pusat kepada sistem suria. Saiznya dianggarkan 100 kali lebih besar dari bumi. Matahari adalah salah satu daripada 200 juta bintang di Bima Sakti. Namun, dengan saiznya yang jauh lebih besar daripada bumi, matahari masih merupakan bintang yang kecil di alam semesta. Bumi adalah salah satu planet yang dekat dengan matahari, dengan anggaran jaraknya sebanyak 150 juta kilometer dengan masa 8 minit mengikut kelajuan cahaya. Matahari banyak memberi kepentingan kepada bumi ini adalah kerana 99% tenaga yang diperlukan oleh bumi disediakan oleh matahari, dan setiap makhluk dapat merasai kelebihan ini. Untuk manusia dan haiwan, sudah jelaslah bahawa matahari menyumbangkan sumber cahaya sebagai keperluan asas untuk hidup. Sebagai contoh, manusia dapat menjalankan rutin harian untuk melakukan pekerjaan di siang hari, menggunakan sumber matahari untuk sumber elektrik, serta dapat memperoleh sumber air apabila haba daripada matahari menyejak air laut naik ke atas untuk membantu proses turunnya hujan. Haiwan memerlukan haba daripada matahari untuk menghangatkan tubuh badan mereka, manakala tumbuhan yang seperti kita sudah pelajari, cahaya penting untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil. Matahari ataupun Asy-Syamsu disebut sebanyak 33 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Yasin ayat 38, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Ia adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Perkataan tajri bermaksud lari, namun Allah ingin menyampaikan bahawa matahari itu bergerak dengan laju. Seperti kajian sains yang mendapati bahawa matahari mengambil masa sebanyak 226 juta tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti Milky Way untuk satu pusingan lengkap. Dan juga perhitungan ahli astronomi yang membuktikan bahawa matahari bergerak dengan kelajuan 20 km per saat menuju ke satu tempat bernama Solar Apex yang berdekatan dengan bintang Vega. Walaupun dalam ayat tersebut tidak ada disebut Solar Apex merupakan tempat yang ditetapkan, namun Al-Quran dan sains membuktikan bahawa matahari itu tidaklah pegun tetapi bergerak dan mengelilingi. Yang kedua adalah surah Yasin ayat ke-40, di mana bermaksud dengan ketentuan demikian, matahari tidak mudah baginya untuk mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat peredarannya masing-masing. Bermaksud, apabila bergerak, matahari tidak dapat mendahului bulan dan malam tidak dapat mendahului siang. Ini kerana Allah telah menyebut bahawa mereka bergerak di tempat peredaran ataupun orbitnya masing-masing. Dengan kajian sainsnya mendapati bahawa bulan bergerak selama 18 km per saat dan bumi bergerak dengan 15 km per saat dalam bentuk zigzag dan berputar pada orbitnya. Maka tidak akan berlaku perubahan kelajuan dan pergerakan. Jika berlaku kegelonsoran di luar orbit masing-masing, maka akan berlaku pertembungan yang dahsyat. Di sini jelaslah bahawa setiap ciptaan Allah itu adalah hikmahnya yang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Noella binti Muhammad Kamal, nombor metrik 2020826848 akan menerangkan tentang kejadian bintang menurut Al-Quran dan sains. Menurut Kamus Astronomi, bintang merupakan objek samawi bergas yang menghasilkan cahayanya sendiri. Bintang merupakan bola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti antara mereka sendiri. Cahaya bintang terhasil daripada tindak balas pelakuran nukleus di bahagian teras di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan tenaga. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada kepulan gas hidrogen dan debu angkasa yang membentuk nebula. Apabila debu dan gas ini berkumpul, daya gravitinya akan meningkat
dan akan menarik lebih banyak debu dan gas daripada nebula sehingga termampat lalu membentuk bobola gas. Apabila bobola gas mempunyai daya tarikan graviti yang tinggi, tekanan meningkat dan menghasilkan suhu yang tinggi sehingga berlakunya pelakuran nuklear gas hidrogen yang membebaskan helium haba dan cahaya. Jadi, bintang juga dikenali sebagai bobola gas panas yang menghasilkan cahaya terang pada waktu malam. Cahaya bintang adalah tenaga yang dihasilkan melalui proses pelakuran nukleus, iaitu proses penukaran atom hidrogen kepada atom helium di dalam terasnya untuk mengeluarkan cahaya. Seterusnya, kita akan beralih kepada kematian bintang. Bintang akan mati apabila lapisannya yang paling luar akan menjadi panas disebabkan haba yang tinggi. Jadi, ia menyebabkan hidrogen dalam lapisan akan terbakar dan bintang akan mengembang. Ahli astronomi terdahulu tidak mempercayai tentang kewujudan unsur-unsur di antara bintang-bintang kerana ia dilihat di angkasa hanya sebuah bintang sahaja. Mereka juga mempercayai bahawa bilangan bintang adalah tetap. Namun, sekarang telah jelas bahawa bintang itu sentiasa dilahirkan, kemudian tua dan akhirnya akan mati. Oleh itu, sudah tentu wujud pelbagai unsur lain di antara bintang-bintang di angkasa yang terhasil daripada kelahiran bintang baharu. Seterusnya, kita akan beralih kepada mengapa Allah SWT menciptakan bintang-bintang ini. Yang pertama, dijadikan alat merejam syaitan. Ia untuk memelihara dan menjaga langit daripada intipan syaitan yang sentiasa berusaha mahu mencuri dengar rahsia para malaikat. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman, "Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat perempas syaitan, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala." Surah Al-Mulk ayat ke-5. Yang kedua, sebagai penunjuk arah mata angin. Bintang-bintang boleh dijadikan penunjuk arah mata angin kerana ia mempunyai susunan yang pelbagai dan dikenali sebagai buruj. Dengan itu, arah mata angin seperti utara, timur, barat dan selatan dapat ditentukan. Cara ini telah diguna pakai oleh pengembara terdahulu untuk menentukan arah sebelum adanya kompas. Akhir sekali, sebagai hiasan di langit pada waktu malam, Allah telah menghiasi bumi dengan bintang-bintang yang banyak dan sempurna serta indah. Bintang-bintang tidak akan jatuh kerana Allah telah menciptakannya dalam keadaan yang sesuai dan seimbang sepanjang masa kerana wujud di antaranya daya graviti. Betapa besarnya dan betapa hebatnya alam ini menjadi bukti kekuasaan Allah SWT. Dan ilmu yang dimiliki kita tidak dapat menandinginya. Ini menjadi bukti bahawa segala yang kita miliki, ilmu, kuasa dan segala yang ada di sekeliling kita hanyalah pinjaman daripadanya. Ini menjadikan contoh dan tauladan kepada umat Islam bahawa kita sentiasa merendah diri, tunduk dan sujudlah kepadanya. Maka janganlah kita berasa sombong, bongkak dan riak dengan apa yang kita miliki, kerana semua itu adalah hanya pinjaman daripadanya. Adanya ilmu kerana agama, bukannya ada agama kerana ilmu. Sebagai mahasiswa, kita haruslah mempelajari ilmu sains di samping pengetahuan kita menurut Islam. Kerana itulah cara umat Islam merendah diri dengan kekuasaan dan penciptaan daripadanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.